Ini bab anak kunci syurga, hadis yang ke-35. Muka surat 175. Muka surat 175. وعن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان وكنت منهم فبين أنا جالس في ظل أطم من الأعطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلم علي جميعا ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك على ذلك؟ قال قلت ما فعلت. فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها ini perkataan ini tak jelas itu. Qala qultu wallahi ma sya'urtu annaka mararta wala sallamta. قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل. قال ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك. قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. رواه أحمد. Kita hadis 35, riwayat Muaz bin Jabal, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kunci-kunci syurga ialah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis seterusnya, hadis ke-36, Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beberapa orang sahabat sangat bersedih hati, sehingga ada antara mereka yang telah mengalami kejutan. Aku termasuk salah seorang dari mereka. Pernah dalam keadaan itu
Aku duduk di suatu tempat. Tiba-tiba Umar lalu di hadapanku dan beliau memberi salam kepadaku, tetapi aku tidak perasan. Sehingga Umar mengadukan hal itu kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar tadi ada perkataan faqala lahu ma yu'jibuka, begitu ada terjatuh terjemahannya. Mengadukan hal itu kepada Abu Bakar, katanya, itu sepatutnya, katanya, pelik aku, pelik sungguh aku. Aku lalu di hadapan Uthman dan memberi salam kepadanya, tetapi dia tak jawab salam saya. Itu kata Umar kepada Abu Bakar. Dia mengadu kepada Abu Bakar, ini kenapa aku lalu depan dia, aku bagi salam, dia tak jawab salam aku. Maka kedua mereka datang dan memberi salam kepadaku. Kemudian Abu Bakar bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak menjawab salam Umar? Jawabku, aku tidak perasan pun. Kata Umar, sungguh kamu memang tidak menjawab salamku. Kataku, demi Allah, sedikit pun aku tidak perasan engkau telah lalu di hadapanku dan memberi salam. Kata Abu Bakar, benar Uthman, mungkin engkau sedang memikirkan sesuatu. Kata Abu Bakar kepada Uthman. Jawabku, benar. Tanya Abu Bakar, apakah yang sedang kau fikirkan? Jawabku, Allah telah memanggil nabinya, Allah telah menjemput nabinya, dalam bahasa kita lah. Sebelum kami kalau dalam bahasa Arab tu tawaffallah, Allah telah mematikan nabi kita. Kita bahasa kita memanggil nabi kita, menjemput nabi kita, begitulah. Sebelum kami sempat bertanya tentang hal keselamatan kita. Kata Abu Bakar, tentang perkara itu sudah aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Bakar. Uthman kata, terus aku berdiri, lalu aku katakan kepada Abu Bakar, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, memang engkaulah yang lebih patut mengetahui tentangnya. Kata Abu Bakar, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dapat menyelamatkan kami? Jawab baginda, sesiapa yang menerima kalimat yang pernah aku kemukakan kepada bapa saudaraku, tapi ia menolaknya, yakni bapa saudaraku Abu Talib, tapi ia menolaknya, maka ia akan selamat. Sesiapa yang terima ucapan itu, kalimat itu, dia akan selamat. Iaitu suatu ucapan yang tidak diterima oleh bapa saudaraku bila aku kemukakan kepadanya. Itulah dua hadis yang kita baca tadi. Hadis yang ke-35, seperti mana biasa, kita sudah tahu bahawa tajuk-tajuk di dalam Mishkat ini asalnya tidak ada. Ini dibuat oleh orang kemudian. Saya pun cuba buat juga, dengan mengambil kira tajuk-tajuk yang telah dibuat, atau kalau saya fikir kurang sesuai, saya baiki, sebab kita tak terikat, sebab ini bukan asal kitab Mishkat. Anak kunci syurga, atau kalau kita nak buat dalam bahasa Arab, ini lafaz hadis dan mafatihul jannah, gitulah. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kunci-kunci syurga ialah bersaksi
bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kunci syurga. Dengan ada kalimat ini, seseorang itu dapat masuk syurga kerana dia ada anak kunci. Seseorang yang tidak ada kalimat ini, seolah-olahnya tidak ada anak kunci. Bila tak ada anak kunci, nak masuk macam mana? Itulah jawapan. Tak boleh masuklah bila tak ada anak kunci. Dan di sini disebut syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Seperti sebelum ini juga ada beberapa hadis yang kita telah bertemu, iaitu disebutkan la ilaha illallah sahaja, bukan dua kalimah syahadah. Yang disebut ialah kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukan dua kalimah syahadah. Kenapakah begitu? Sedangkan tak sah kalau seseorang itu percaya kepada Allah sahaja tanpa sekutu sekalipun. Kalau kita percaya kepada Allah sahaja, tidak memadai. Dia mesti kena ada percaya kepada Rasul Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Jibril, untuk seseorang itu masuk Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Tak memadai dengan mengucap satu kalimah saja, kalimah tauhid. Tetapi di sini seolah-olahnya memadai, sudah cukup. Jadi seperti sebelum ini kita telah menjawab tentang hadis-hadis seperti ini, iaitu ia menunjukkan yang asas, yang pasti ada pada setiap umat. Percaya kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Semua percaya begitu. Adapun kalimah yang kedua, iaitu syahadah terhadap Rasul, itu berbeza-beza, bertukar-tukar mengikut keadaan Rasul, sesuai dengan kaum masing-masing. Kalau Musa Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, dia kena kata begitu lah. Kalau Isa begitu juga, sama. Nabi-nabi yang lain pun begitu. Sebab itu tak sebut kalimah yang kedua. Kalimah yang pertama sahaja yang disebut. Itulah sebabnya. Bukan bermakna sekarang ni kita boleh ucapkan atau terima kalimah tauhid sahaja sudah memadai. Bukan. Kena fahamlah tu. Ini dia cerita yang paling asas, yang mesti ada pada semua umat. Semua umat mesti kena terima ini. Dari segi ini tak ada perbezaan. Tapi dari segi menerima kalimah yang kedua itu ada perbezaan. Oleh kerana ada perbezaan, tak disebut. Sebab kalau sebut, nampak macam terlibat semuanya. Terlibat semuanya. Sedangkan setiap umat itu dia kena percaya nabinya sendiri sahaja. Ada pun nabi-nabi yang lain tu secara umum lah, macam kita lah, secara umum. Tapi dalam syahadah tu kita tak sebut. Dalam syahadah kita sebut nabi kita sajalah. Itu maksud dia sebut kalimah syahadah sahaja. Satu. Yang kedua ialah kepentingan la ilaha illallah. Kalau dua tu memanglah untuk masuk Islam kena sebut dua, tapi yang paling asas, yang betul-betul Tuhan, daripadanya lah segala ajaran ini datang, itu Allah. Rasul itu hanya utusan dia saja, dan dia adalah manusia. Yang betul-betul menyebabkan manusia ni ada segala-galanya. Nabi itu pun diutus oleh itu Allah sahaja. Sebab itu ada kalanya disebut tidak bersama dengan yang satu lagi. Ini yang ketiga lah, termasuk yang ketiga. Kenapa tak disebut? Yang kedua, kelebihan perkataan ini nak bandingkan dengan yang satu lagi. Yang ketiga ialah kerana nak menguatkan tauhid itu, nak menguatkan tauhid, dan nak menafikan syirik. Dengan cara ada kalanya dia tak sebut yang satu lagi, menunjukkan yang ini bukan asas sebenarnya. Yang asasnya ialah la ilaha illallah.
Sebab itu kan pada ketika nak mati pun talqin itu diajar la ilaha illallah sahaja, Muhammad Rasulullah tak ada. Sebab itu nak penekanan kepada tauhid. Tauhid itulah yang paling penting. Bila kita percaya kepada Nabi, Nabi kita atau umat sebelum ini, Nabi masing-masing, jangan sampai kita syirik pula. Jadi kalau selalu sebut di tempat mana-mana mesti dua-dua, jadi boleh jadi akan mengelirukan setengah-setengah orang. Jadi dia ni istimewa sangat ni, sama dengan Tuhan ke, ataupun kurang sikit daripada Tuhan, tapi satu tempat yang kita perlu rujuk jugalah, sebagai ada kuasa ketuhanan. Mungkin ada terfikir begitu, terlintas begitu. Jadi buang yang itu, nak menunjukkan tauhid itulah yang perlu dijaga sangat, sehingga jangan keliru. Kalau ada yang satu lagi kalimah itu pun, yang itu Muhammad, Musa, Isa dan siapa lagi, itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kepentingan tauhid itu. Di sini disebut kunci-kunci. Kunci-kunci syurga ialah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam kitab Syarah Arab tu lah, dia bincang lagi di sini, tapi saya tak sebut tu sebab bukan semua orang dapat faham dengan baik maksud dia tu. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab betul-betul, mungkin dia memerlukannya. Tapi saya tak masuk di sini sebab kita tak perlukan sangat. Tak perlukan sangat. Dari segi mana? Kalau nak sebutlah, dari segi kaedah bahasa Arabnya, mafatihul jannah. Mafatih itu mubtada. Mubtada di sini dalam bentuk jamak. Mubtada memerlukan kepada khabar. Khabar mesti sesuai dengan mubtada. Yani kalau mubtada mufrad, khabar pun mufrad. Kalau mubtada jamak, khabar pun jamak. Kalau mubtada musanna, khabar pun musanna. Begitulah kaedahnya. Tapi di sini ulama-ulama bahasa menimbulkan kemusykilan. Kenapa penggunaan ini nampak tak sesuai mengikut kaedah bahasa zahirnya. Sebab Nabi SAW ni kan, dia bahasa dia tu memang tepat, tak lari daripada kaedah bahasa Arab. Walaupun dia, kita kata usahakan dia orang lain pun, kalau orang Arab betul-betul yang tulen itu, yang tidak terpengaruh dengan percakapan orang lain, memang betul-betul tulen, dia dengan sendirinya tahu menjaga benda-benda macam tadi. Apabila dia bercakap, dia cakap betul. Yang ni kalau mubtada tu mufrad, khabar pun mufrad juga. Ni macam mana ni Nabi yang paling hebat lah, paling tinggi, walaupun tak belajar bahasa Arab, tapi darah daging dia tu, sifat asal dia tu sebagai orang Arab yang fasih, paling fasih, sepatutnya dijaga benda tu. Kenapa di sini tidak begitu? Kenapa di sini tidak begitu? Jadi jawapannya ada dua. Sebab kalau nak kira dari segi bahasa tu kurang sesuai zahirnya lah. Tapi apabila dibincang, maknanya ulama nahwu bincang, nampak tak sesuai, ada kemusykilan, tapi ada jawapannya, penyelesaiannya. Maknanya dari segi bahasa pun ada jalan yang menunjukkan tidak salah penggunaan seperti itu. Patut pun Nabi guna. Jadi syahadat mafatihul jannah syahadatu. Ada kalanya jamak ini jamak itu dia pakai dengan makna jenis. Dengan makna jenis. Bila jenis dikira satu unit, satu. Jadi pada hakikatnya mafatih itu mufrad juga. Sesuailah dengan syahadatu, khabarnya itu mufrad. Itu kalau jenis. Misalnya kita kata al-insan, manusia. Bila dia tu ada alif lam, jenis, bila ada makna jenis,
Di dalam dia tu banyak, tapi perkataan dia tu mufrad. Begitu. Ini kaedah bahasa Arab lah. Perkataan itu mufrad, tapi makna dia tu banyak. Insan, setiap orang insan itu dikatakan insan. Jadi al-insan, innal insana lafi khusr. Misalnya jenis manusia, bukan satu orang manusia. Jadi oleh kerana dia guna perkataan satu, mesti satu ke? Tak mesti. Begitu juga kalau jamak, mesti ke jamak itu makna kita pakai dengan makna jamak? Tak boleh ke kita pakai dengan makna jenis, kumpulan begitu? Boleh. Ini kaedah bahasa Arab lah. Satu. Yang kedua, ada juga setengah-setengah ulama mengatakan sebabnya sesuai di sini, walaupun mubtada itu jamak, khabarnya mufrad, sebab mengambil kira perkataan la ilaha illallah tu banyak tu. Setiap satu tu dikira. Bila dikira setiap satu daripadanya banyak. Jadi jamak jugalah pada hakikatnya, sesuai juga. Ini tapi dari sudut bahasa lah. Untuk kita kata umum, tak perlu mana tu benda tu. Tak perlu mana. Cuma kalau kemuskilan timbul dari sudut bahasa Arab, kenapa digunakan begitu, maka jawapannya seperti tadilah. Dan kenapa Nabi SAW guna mafatihul jannah, anak-anak kunci syurga. Anak-anak kunci syurga. Ini menunjukkan ada banyak pintu dia tu. Pintu dia tu ada banyak. Bila ada banyak, banyaklah anak kunci. Dalam satu rumah, kita kata dalam satu rumah yang besar, memang nak masuk mula-mula pintu besar tu sudah ada anak kunci. Tapi kalau tak ada anak kunci bilik, misalnya, tak boleh masuk. Dia boleh masuk bahagian lain lah, bahagian tu tak boleh masuk. Jadi ini menunjukkan bahawa ada setengah-setengah tempat ahli syurga tak, bukan semua ahli syurga masuk, setengah-setengah tu tak masuk situ. Atau dengan makna satu lagi, setengah-setengah nikmat yang perolehi ahli syurga itu tidak diperolehi oleh yang lain. Sebab apa? Dia tak ada kunci, tak ada kuncinya. Misalnya kita kata, ini contoh yang kita dapati daripada hadis yang lain. Orang yang minum arak dalam dunia, dia tak akan dapat minum arak dalam syurga. Maknanya dia tidak ada kunci lah untuk minum arak dalam syurga. Jadi kalau begitu, kita kata mesti ada keadaan tak puas hati lah, sedih, terkilat, sebab tengok orang lain seronok minum arak dalam syurga, dia tak dapat. Adakah dalam syurga itu ada kesedihan dan ada keadaan tak puas hati? Tengok orang lain dapat nikmat banyak, kita pun rasa kita tak boleh dapat tu. Macam kita dalam dunia tak ada duit, tak boleh beli. Adakah begitu dalam syurga? Tentu tidak. Tetapi keadaannya seperti sebelum ni. Kalau yang sudah lama ikuti kuliah kita ni, rasanya dia sudah ingat. Tapi mungkin setengah-setengah kita ni tak ingat, ataupun tak jelas lagi, ya. Lewat. Ini kita duk bincang hadis pada muka surat 175, 175. Itu hadisnya, hadis 35 tu. Macam saya sebut tadi, maksud tidak ada anak kunci. Anak kunci dalam syurga ni banyak. Kenapa Nabi SAW sebut anak kunci? Mafatih, jamak. Jawabnya mungkin macam saya sebut tadi, dalam syurga itu ada banyak
ruangan-ruangan dia. Untuk masuk ke ruangan itu perlu ada anak kunci yang tersendiri. Satu, itu kemungkinan. Yang kedua, ini bahasa kiasan, bukan maksudnya bilik gitu, tapi maksudnya nak mengecapi ataupun mendapat nikmat yang khusus. Bukan semua orang dapat setiap perkara dalam surga. Ada orang yang dia tak dapat nikmat itu, seolah-olah dia terkunci lah. Kenapa? Kerana dia tidak melakukan sesuatu amalan yang menyebabkan dia dapat nikmat itu. Mungkin satu. Yang kedua, kerana dia telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya yang telah dijanjikan, telah disebutkan akibatnya. Kalau buat begini, kamu tak dapat dalam syurga. Misalnya seperti arak. Sebab dalam hadis sebut, orang yang minum arak dalam dunia ini tak akan dapat minum arak di akhirat nanti. Jadi kalau mengambil kira itu, kira-kiranya orang yang minum arak itu tak dapat minum lah. Seolah-olah tak ada kunci lah pada dia tu. Jadi timbul persoalan, kalau macam tu tak puas hatilah dia, atau sedih lah dia. Kalau sedih, adakah sedih tu dalam syurga? Tentu tak ada. Jadi macam mana? Jawapannya, saya telah berikan sebelum ini, dan sekali lagi saya nak ulang, iaitu nikmat dalam syurga ni, kita nak rasa sedih, nak rasa terkilan kalau kita tu memang terliur atau berselera, nakkan sangat benda tu, kepingin. Macam dalam dunia lah, kalau kita memang suka, memang berakhir lah kita kata dengan benda tu, suka makan benda tu, tiba-tiba kita tak dapat, barulah sedih. Tapi kalau memang kita tak suka, daripada awal lagi, macam orang dalam dunia ni tak suka kepada buah durian misalnya, ceritalah mahal macam mana pun dia tak mahu, bau pun tak mahu dah. Jadi Allah buat dia begitu sehingga dia tak ada rasa sedih. Seperti dalam dunia, rasa sedih ke orang macam tu? Susah hati ke? Dia rasa dia kurang ke? Dah tak rasa kurang. Allah akan buat begitu. Tetapi kalau kita fikir hakikatnya, bukankah itu suatu yang berharga, suatu nikmat Allah juga, dan rasa dia ada tersendiri, berbeza daripada yang lain. Kira-kiranya kalau orang yang tak merasai nikmat itu, kerugian juga tu pada hakikatnya. Walaupun dia tak berasa, tapi kita kata kamu rugi. Kita katakan kamu rugi, kamu tak makan buah durian. Kalau kita nak bahas pun tak ada guna dengan dia. Kita kata kamu bodoh, kalau kita kata apalah kamu tak guna akal, bukan main, orang lain semua sedap, cuba tengok makan ini, mahal macam ni pun kami beli lagi. Tak ada guna cerita macam tu. Sebab bagi dia tak ada apa pun. Jadi Allah akan buat dia tu begitu di akhirat nanti. Ini boleh jadi makna dia mafatih, anak kunci dia tak ada anak kunci. Bukan arak saja sebenarnya, banyak lagi. Lelaki yang pakai gelang menyerupai perempuan, pakai emas dalam dunia, tak dapat di akhirat nanti. Jadi kalau macam tu, berdasarkan hadis, orang lelaki pun pakai juga gelang ni. Suban sekarang ni kan manusia kan, lelaki pun pakai juga. Rupanya dalam syurga ada benda tu. Orang lelaki pakai tak apa di sana, tapi kalau pakai di sini tak dapat sana. Itu ada dalam hadis. Pakai sutera, lelaki pakai dalam sutera. Ini menyebabkan dia tak akan pakai di akhirat nanti dalam syurga. Jadi kalau nak dapat kita pakai yang syurga, jangan pakai. Jangan buatlah benda-benda tu. Tapi katakanlah kalau seseorang itu dia memang buat dulu, lepas tu dia sedar belajar agama, tahu, sedihlah dia kalau dia pernah, lepas tu tak dapat besok, tak ada peluang langsung ke dia dapat. Kalau dia bertaubat macam mana? Kalau dia bertaubat, memang dia minum arak dulu, tapi kalau dia bertaubat betul-betul, lepas tu adakah dia tak akan dapat juga arak di dalam syurga? Kes taubat lain. Kalau dia bertaubat betul-betul, insya-Allah lah, insya-Allah
tak termasuk dalam yang Nabi kata tak dapat itu. Jadi boleh jadi yang Nabi kata tak dapat besok tu yang tidak bertaubat, yang terus mati dengan begitu. Itu lebih sesuai. Itu lebih sesuai. Jadi inilah yang kita kena faham apabila kita baca sesuatu hadis, kita kena perhatikan setiap perkataannya. Kenapa dia guna dalam bentuk jamak? Anak-anak kunci. Rupanya setiap satu nikmat yang kita dapat itu kunci. Kerana kita ada kuncinya. Kalau kita tidak ada kunci, tak ada. Cuma sedar ke tidak sedar kita tak tahulah. Seperti kita hidup dalam dunia lah juga. Berapa banyak makanan yang orang lain rasa di dalam dunia ni, kita tak rasa, kita tak tahu apa pun tentang makanan, tentang buah-buah yang di satu tempat itu memang semua orang suka, tapi kita tak tahu apa pun tentang buah itu. Terutamanya orang zaman dahulu, bukan zaman kita ni. Zaman kita ni supermarket ada semua, buah negeri mana pun sampai. Kalau orang dululah katakanlah, kenapa orang negeri ni tak dapat? Dia tak tahu apa. Seolah-olahnya kalau kita fikir dengan cara hadis, dia tak ada kunci lah. Allah tak bagi kepada dia. Itulah maksud kunci ni. Kunci ni suatu yang abstrak, bukan kunci anak kunci gitu. Betul tak? Jadi kepada orang yang hidup dalam dunia ni, dia tak tahu apa pun benda tu. Seolah-olahnya tak ada kunci, Tuhan tak bagi kepada dia. Begitulah keadaan dalam syurga nanti pun begitu. Begitu. Setengah-setengah tu nikmat tu kita dapat dengan sebab kita melakukan sesuatu amalan. Amalan itu merupakan kunci untuk kita mendapat nikmat itu. Misalnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang dinamakan Rayyan. Itu untuk orang-orang yang berpuasa. Itu khusus tu. Itu khusus. Syurga yang dinamakan Rayyan, khusus disebutkan itu. Kita kata semua orang boleh masuk ke situ. Semua, sebab semua puasa orang Islam. Kalau tak puasa, tak masuklah. Atau maksudnya bukan puasa yang wajib itu, tetapi dia menjadi as-saimin was-saimat. Memang suka dengan ibadat puasa. Yang sunat-sunat Nabi sebut, yang tentu ada dalam sunnahnya, dia jaga. Itu maksudnya dapat keistimewaan daripada syurga Rayyan itu secara khusus, melebihi orang-orang lain. Boleh jadi itu semua maksudnya. Setakat itulah yang kita dapat tahu pun. Kalau kita nak tahu tentang syurga neraka ni, setakat yang mampu kita suluh dan kisah kita selami menerusi hadis-hadis Nabi. Setakat itu. Lebih daripada itu tak ada siapa boleh cerita. Setakat itu. Itulah yang dibincangkan oleh ulama. Setakat mana kita boleh pergi, boleh faham. Nabi SAW tak pernah detailkan setiap perkara dia, anak kunci maksudnya macam mana. Tak ada. Cuma itu yang difikir, dikaji oleh ulama, boleh jadi maksudnya begini-begini. Itu saja. Seterusnya kita pergi kepada hadis 36. Kalimat tauhid penentu keselamatan manusia di akhirat. Ini riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beberapa orang sahabat sangat bersedih hati. Ini keadaan sahabat-sahabat ini oleh kerana mereka sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bila Nabi meninggal dunia, wafat, terkesan sangat kepada mereka. Nampak sedih beberapa ketika. Bukan pada hari mati itu saja, tidak. Tetapi beberapa ketika, beberapa lama. Ada yang sekejap, ada yang lama sedikit. Jadi orang-orang yang dekat terutamanya itu sangat sedih. Jadi hidup dia tu nampak berubah. Itu maksudnya sangat sedih tu. Sehingga ada antara mereka yang telah mengalami kejutan. Macam satu kejutan berlaku kepada mereka. Macam kita lah kalau sedih sangat kan, sampai ke peringkat nak jadi sasak. Kalau sedih sangat,
makan pun tak lalu. Tak boleh tidur, duduk menangis saja. Itu keadaan orang sedih. Dia berbeza-beza lah keadaannya, berbeza-beza. Bahkan Sayyidina Umar di peringkat permulaan tu kan, seperti kita semua tahu, bila orang cerita Nabi SAW wafat, dia cabut pedangnya. Siapa yang kata Nabi wafat, kata dia, aku penggal leher. Itu Sayyidina Umar. Dia pun macam itulah, orang kata pening. Macam tak sedar diri. Jadi sehinggalah Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Bila Abu Bakar baca ayat, dia rasa macam ayat ini macam baru turun, kata dia, baru dengar. Padahal dia tu hafiz. Manusia ni kalau dia sangat cinta kepada seseorang yang tidak baik untuk seseorang tu, dia tak boleh nak bayar. Macam dia tak lekat dalam kepala dia, tak mahu bayangkan benda tu. Dia berlaku kepada orang yang dikasihinya. Itu kemuncak kalau sayang sangat macam itulah. Benda-benda yang tak elok, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, yang dibaca tadi, Abu Bakar baca. Dia kata, ni ayat-ayat ni macam aku tak pernah baca, macam baru turun. Tapi itu ayat Quran. Dia tahu, dia hafiz. Cumanya oleh kerana dia kasih sangat, dia tak mahu benda tu seseorang. Sebab mati kan, siapa suka mati. Kalau lama lagi bersama dengan Nabi, banyak kita dapatnya. Sembahyang bersama dia pun berapa banyak pahalanya. Kita berjuang bersama dia, segala-galanya lebih. Ini dah tak ada lah. Sedih tu. Tapi Sayyidina Abu Bakar seorang tidak. Dia orang kata tak hilang akal. Sentiasa tenang. Sebab itu patutlah dia ni memang paling istimewa. Sayyidina Uthman pun gini juga. Bukan seorang dua sahabat, ramai. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak. Masa itu nampak tu kehebatan dia tu. Dia boleh kawal diri dia. Orang yang hebat tu macam mana? Dia boleh kawal diri dia. Ketika orang lain sudah marah, dia tak marah. Ketika orang lain sedih, tak paisan, dia tak paisan. Itu hebatlah tu. Dia masih waras, tenang, tetap boleh buat kerja macam biasa. Ini contoh Abu Bakar. Hadis ini kita nampak kelebihannya. Sayyidina Uthman tu terfikir, sehingga dia tak sedar Sayyidina Umar lalu depan dia, bagi salam pun dia tak dengar. Sebab sedih sangat. Apa yang dia fikir? Itulah dia tanya ni dalam hadis ni, kamu fikir apa? Mesti ada sesuatu perkara yang besar yang kamu fikirkan. Abu Bakar kata, iyalah, dia kata dia fikir. Yang dia fikir benda tu, dan Nabi SAW tak ada nak tanya siapa. Tapi kalau kita pakai teori puak-puak ni, boleh yaqazah saja kan, senang. Pergi tanya Nabi, pergi kubur lah. Suka sangat pergi kubur kan, berani sangat pergi kubur, tanya. Nabi jawab, Nabi dengar semua. Inilah bahayanya. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis ni, adakah sahabat-sahabat buat begitu? Tak ada. Mana lebih kita dengan sahabat? Ni dakwa Nabi begini-begini, marilah Nabi makan nasib sama dengan kita lah. Macam-macam. Dalam majlis yang kita buat tu, jadi orang-orang terpedaya lah. Orang nak buat lah. Sebab apa? Kan lebih Nabi datang dalam majlis kita, berkat lah. Semua pakat nak buat lah. Habis menteri-menteri pun dah terpedaya semuanya. Terpedaya. Jadi orang yang bawa macam ni, kita perlu sedarkan orang ramai. Kalau tidak, dia semakin terpedaya. Akhir sekali dia agama ni, dia jadi taksub, dia jadi buta. Dia jadi buta, jadi tuli, tak dengar. Itu akibatnya. Jangan main agama ni. Orang sanggup mati kerana agama, sanggup segala-galanya, habis harta benda. Kita tak mahulah umat Islam jadi terpedaya begitu. Dah kita elok-elok dah duduk dalam landasan yang betul, kenapa pula terpesong? Kerana ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berkepentingan ataupun terkeliru dalam agama. Jadi dan mereka ada pengaruh, mereka ada daya penarik yang tertentu, menyebabkan orang ikut.
Kita tak, dari segi nak ikut agama itu bagus, itu tak ada halangan, itu semua dikehendaki. Tetapi kalau di samping itu ada perkara-perkara yang boleh meracuni fikiran umat, boleh mengelirukan umat tentang agama, boleh menyebabkan mereka terpesong, tak boleh dibiarkan. Tak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan, salah kita. Itu masalahnya. Dia kata, aku termasuk salah seorang dari mereka. Itu ada nota di situ 254. Kata Mulla Aliul Qari, maksudnya ialah mereka menjadi keliru dan terpinga-pinga sehingga terlintas di hati mereka bahawa agama telah berakhir dan syariat telah terpadam dengan pemergian Nabi SAW. Itu terfikir macam-macam. Ini manusia, sahabat-sahabat dia pun manusia. Bila manusia ni dalam keadaan dia lemah, dia sedih, bercelaru fikiran, dia fikir macam-macam. Cuba kita bayangkan seorang suami lah misalnya, di penjara, duduk di dalam jil. Apa dia terfikir? Macam-macam terfikir. Sebab manusia dalam keadaan kesedihan, kesusahan itu, dia terlintas macam-macam yang bukan-bukan kadang-kadang. Kalau cemburu pun cemburu bukan-bukan, dia sangka buruk, dia fikir isteri dia ni begini-begini, dah jadi begini, macam-macam boleh jadi. Padahal isteri dia tu sangat setia, katakanlah, setia sangat. Tapi fikiran manusia, jiwa manusia ni, dalam keadaan itu dia boleh, Tuhan uji dengan macam-macam cara, terlintas yang bukan-bukan. Kejutan sebegini biasanya terjadi kepada orang yang kehilangan seseorang atau sesuatu yang amat disayanginya. Ia boleh menyebabkan perubahan pada sikap seseorang. Percakapannya kadang-kadang menjadi merapu. Dan yang paling teruk ialah ia boleh mengalami penyakit mental. Sampai ke peringkat itu manusia ni boleh berlaku. Jadi itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pemergian baginda. Di akhir kitab nanti ada disebutkan perihal mereka yang telah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bingung dan ada yang tidak boleh menerima kenyataan bahawa baginda telah pun tiada. Dalam keadaan itu juga terserlah kelebihan Abu Bakar yang sentiasa dapat menerima hakikat dan kenyataan dengan penuh ketenangan. Jadi kita tengok Abu Bakar tidak begitu. Patutlah semua sahabat-sahabat yang lain sangat mengharapkan dia. Tak nampak orang lain. Kalau tak ada Rasulullah, siapa nak ganti tempat Rasulullah tu memimpin umat? Semua nampak sebut Abu Bakar. Kalau sebut yang lain tak akan puas hati. Di sini kita tengok kelebihan dia. Dan cuba kita tengok, Sayyidina Umar pergi mengadu pada siapa? Pada Abu Bakar. Ini semasa bila Nabi wafat tu, pemerintahan Abu Bakar lah. Abu Bakar telah jadi khalifah lah pada ketika tu, di awal-awal lagi, di awal, peringkat awal selepas Rasulullah wafat. Tapi sahabat-sahabat ni macam Sayyidina Osman, beberapa ketika juga, bukan sehari dua lah kira-kiranya, bukan sehari dua keadaan sedih tu, dalam kejutan tu, agak lama juga. Jadi bila Umar pergi mengadu hal kepada Abu Bakar, dia kata pelik sungguh, kata dia. Aku lalu depan Osman, aku bagi salam kepada dia, tak jawab. Sebab Osman manusia ni begitu, tak mesti dia tidur, dia tak sedar tu. Kadang-kadang bila kita tenggelam dalam fikiran kita, atau kita sedih sangat, orang lalu apa-apa, orang cakap, kita tak dengar. Itulah keadaan seseorang. Kalau dia sibuk tenggelam dalam buat sesuatu, dia tak sedar diri. Macam-macam lah cara tak sedar. Dia tak ingat dia makan dah ke tidak. Sehingga kan sembahyang pun boleh lupa, sembahyang dah ke tidak. Jadi bercelaru fikiran. Boleh berlaku benda-benda macam ni. Jadi Sayyidina Uthman ni pun macam tu.
Padahal dia seorang yang hebat, jadi khalifah selama mana? Lama. Memimpin negara Islam, khilafah Islam luas, bukan sebesar Malaysia ni, luas pada masa tu. Kemuncaknya lah lepas Rasulullah SAW, Sayyidina Osman dia boleh memerintah negara, wilayah khilafah dia tu biar begitu luas sampai ke mana-mana dah. Tapi manusia sebagai manusia terutamanya, ini mertua dia, Nabi saja pun dapat apa dah lebih sahabat-sahabat yang lain, semata-mata Nabi. Ini mertua pula dua orang anak Nabi SAW pernah jadi isteri dia. Mesti macam-macam lah kedangan perasaan dia, sangat menyentuh perasaan dia. Maka kedua mereka datang dan memberi salam kepadaku. Kemudian Abu Bakar bertanya kepadaku, mengapa engkau tidak menjawab salam Umar? Sebab jawab salam ni wajib. Tak jawab salam ni marah apa? Kalau Nabi SAW dulu, kalau dia marah sangat pada seseorang itu melakukan satu kesalahan macam Ka'ab bin Malik dan lain-lain, bagi salam pun tak jawab, itu ada sesuatu yang besar lah. Ini kenapa Uthman tak jawab? Apa yang tak kena dengan Umar? Dia pergi tanya, tak puas hati. Mengapa engkau tidak menjawab salam Umar? Jawabku, aku tidak perasan pun. Kata Umar, sungguh kamu memang tidak menjawab salamku. Kataku, demi Allah, sedikit pun aku tidak perasan kau telah lalu di hadapanku dan memberi salam. Oh, sampai begitu sekali dia sedih tu, dia tak sedar. Padahal duduk di luar rumah, bukan dalam rumah. Tenggelam dia dalam fikiran, dalam kesedihan dia sampai begitu. Di sini kita dapat melihat betapa kasihnya sahabat itu kepada Nabi SAW, khususnya Khulafaur Rasyidun, yang kemudiannya dipilih sebagai khalifah tu orangnya macam mana, cintanya terhadap Rasulullah sampai peringkat mana, sampai begitulah kita lihat. Kata Abu Bakar, benar Uthman. Jadi dia percayalah kalau macam tu. Dia pun faham juga kenapa boleh jadi begitu. Sebab tu dia kata benar Uthman. Mungkin kau sedang memikirkan sesuatu. Jadi Abu Bakar faham keadaan seseorang ni, kalau fikir sesuatu, tenggelam dalam pemikiran dia tu, boleh jadi dia tak sedar keadaan sekeliling, boleh jadi tak sedar. Itu manusia ni memang begitu. Imam Ibn Taymiyah, kalau dia menulis, dia baca kitab, dia tak ada isteri, dia tak kahwin sampai mati. Dia diceritakan oleh abangnya, kadang-kadang lupa, dia tak sedar. Dia tak makan lagi pun dia tak sedar. Oh, sampai begitu tenggelamnya. Bila dicerita, oh tak makan lagi, berhenti lah kita makan, baru dia sedar. Oh, sampai macam tu orang-orang yang hebat tu kan, memang begitu. Memang begitu. Pengkaji yang hebat-hebat tu begitu keadaan. Dia ada ketikanya tenggelam. Macam Khalil bin Ahmad itu dianggap sebagai pengasas ilmu arus dan guru kepada Sibawayh yang terkenal dalam ilmu nahwu. Dia tu pun mati kerana tak sedar juga. Tak sedar. Dia sedang buat satu rentak dan sedang memikirkan formula ilmu hisab. Dia juga ahli matematik. Dia nak mudahkan orang ni, nak dapat satu formula, dia fikir dalam masjid. Cerita dia tu, inilah tokoh-tokoh ulama kita dalam masjid. Dia pergi mari fikir apa cara nak susun, sehingga akhirnya dia tak nampak tiang dalam masjid. Dia langgar tiang, gerbah situ, dan itu membawa dia mati. Sampai macam tu tak sedar. Dan dia kadang-kadang dalam bilik dia, bila dia dah susun rentak syair, anak dia tengok, anak dia berlari dekat ibu dia, kata ayah sudah gila dah, kata.
Ini ulama-ulama kita ni, ahli-ahli ilmu ni memang hebat. Pelik kadang-kadang cara dia, kita tengok pelik. Supaya juga Sa'lab yang kita kenali sebagai seorang tokoh bahasa Arab, dia tu pun tenggelam juga. Di pasar, di kedai ada jual buku, dia baca buku, dia pilih buku. Ada kuda yang macam gila begitulah, mabuk, berlari-lari, langgar segala semua orang yang ada tu. Riuh rendah keadaan masa tu, tapi dia sendiri tak sedar semua tu berlaku. Orang lain bertempiaran lagi, dia tak lagi duduk baca sendiri. Akhir sekali dilanggar oleh kuda. Kuda yang mengamuk, langgar dia, gebok, mati situ. Dia tak sedar. Bila dia baca, patut kalau macam ni, kalau baca macam ni lah, kita ni tidur kalau baca. Nak tidur mudah, ambil buku sekejap tidur. Tapi ada orang-orang yang kalau dia baca, dia tenggelam. Patutlah dia boleh ilmu hebat pun, dia jiwa dia macam tu. Jawabku benar. Tanya Abu Bakar, apakah yang sedang kau fikirkan? Jadi ini cara sahabat dia. Kalau dia tengok yang susah, dia cuba selesaikan masalah dia. Dia cuba tanya. Manusia ni kalau tidak ditanya, tak ada siapa yang hiraukan, dia jadi jiwa juga. Jawabku, Allah telah memanggil nabinya sebelum kami sempat bertanya tentang hal keselamatan kita. Kata Abu Bakar, tentang perkara itu sudah aku tanyakan kepada Rasulullah. Dia Abu Bakar kata, aku tanya dah. Sayyidina Uthman kata, dia kongsi, kita tak sempat tanya lah, kata dia. Nak tanya apa dah, tak boleh nak tanya, dah mati. Tentang keselamatan kita, kata At-Tibi, boleh jadi perkara yang ingin ditanya oleh beliau ialah perkara yang dapat menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Itu maksud keselamatan kita. Boleh jadi juga tentang perkara yang menimpa umat manusia berupa tipu daya syaitan, cintakan dunia, saling bermusuhan kerana dunia, melakukan maksiat dan sebagainya. Dan apakah yang dapat mencegah mereka daripada melakukan perkara-perkara seperti itu? Jadi kesimpulannya, dia fikir banyak lagi panduan yang mereka perlu dapat daripada Rasulullah SAW untuk menghadapi hidup yang penuh dengan cabaran itu. Banyak lagi, dia rasa dia tak tahu nak menghadapi dunia macam mana caranya. Itu yang dia rusing antaranya, sampai dia tenggelam tu, tak sedar tu. Syekh Abdul Haq Ad-Dihliwi memberi komentar kepada kata-kata At-Tibi tadi di dalam Syi'atul Lama'at. Katanya Syi'atul Lama'at ini dalam bahasa Farsi, Syarah Mishkat dalam bahasa Farsi. Pendapat pertama At-Tibi yang tadi, pendapat pertama At-Tibi, iaitu dia fikir tentang perkara yang dapat menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Itu pendapat yang pertama At-Tibi. Perlu diselidiki kembali, kerana Uthman sendiri telah meriwayatkan daripada Nabi SAW hadis yang berbunyi, barang siapa telah mati dalam keadaan dia mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah, pasti akan masuk syurga. Jadi itu dia sudah tahu dah. Kenapa dia nak rungsing atau susah hati kerana tak sempat tanya? Ini dia sudah tanya. Kalau itulah persoalannya. Jadi Syekh Abdul Haq dia tak setuju dengan At-Tibi, pendapat pertama At-Tibi. Itu yang merisaukan
Uthman, dia tak setuju. Sebab apa? Uthman sudah tahu dah kalau yang itu. Jadi bagaimana boleh beliau mengatakan Nabi SAW telah wafat sebelum kami bertanya tentang perkara yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka? Tidak mungkin Uthman tidak tahu perkara asas dalam agama ini, melainkan kalau kita katakan beliau telah lupa sejenak tentang perkara ini kerana kesedihan yang teramat sangat disebabkan pemergian baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kalau kita nak terima juga pendapat dia, kita kata Uthman terlupa pada masa itu. Itu sajalah. Kalau nak kata dia tak tahu langsung, tak tepat, sebab memang ada hadis dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Yang sebetulnya beliau ingin bertanya tentang cara untuk mengelak diri daripada bisikan syaitan. Ia dapat diketahui berdasarkan sebuah hadis di dalam Musnad Abu Ya'la yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jubair. Jadi itu yang dia nak tahunya. Sebab manusia ni akan menghadapi banyak syaitan, dan syaitan boleh menggoda manusia dengan macam-macam cara. Jadi adalah yang dia terbuku di hati dia yang belum sempat dia tanya Nabi SAW sendiri macam mana cara nak menghadapinya. Jadi sahabat-sahabat ni kira-kiranya dia fikir tentang akhirat lah, tentang agama, nak jaga agama itu. Itu yang penting kepada mereka. Jadi Abu Bakar kata itu, kalau itu aku sudah tanya itu. Terus aku berdiri. Jadi oleh kerana dia suka sangatlah, dan Abu Bakar tahu. Tadi dia duduk, berdiri teruslah. Pergi dekat Abu Bakar. Dia merapatkan diri, dia pergi dekat dengan Abu Bakar. Lalu berkata kepada Abu Bakar, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Bi abi anta wa ummi. Itu terjemahannya. Terjemahan kepada bi abi anta wa ummi. Maksudnya kalau dari segi bahasanya, anta mafdiyun bi abi wa ummi. Engkau ditebus. Mana aku sanggup menebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ayah dan ibu ni nak tebus. Nak sesuatu yang kita nak, kita kena bayar ini sebanyak ni. Yang kita kena bayar ni dengan kita tebus, bagi ayah dan ibu kita. Oi, itu mahal sangat. Ini penggunaan dalam bahasa Arab. Bila dia merasakan sesuatu tu sangat berharga, nak sangat benda tu, maka dia kata begitu. Mana sanggup semahal-mahal sesuatu yang paling bernilai pun dia sanggup korbankan untuk mendapatkannya. Begitulah. Memang engkaulah yang lebih patut mengetahui tentangnya. Jadi maknanya Sayyidina Uthman mengakui kedudukan dan kelebihan Abu Bakar. Kalau kamu tahu pun kau memang patut. Kita semua tahu memang kau ni rapat sangat dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu tahu apa yang orang lain tak tahu, itu pun patut. Tapi dia nak tumpal. Dia nak tumpal. Kata Abu Bakar, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah yang dapat menyelamatkan kami? Apakah yang dapat menyelamatkan kami? Jawab Rasulullah, sesiapa yang menerima kalimat yang pernah aku kemukakan kepada bapa saudaraku, yakni Abu Talib, tapi ia menolaknya, maka ia akan selamat. Yakni siapa yang mengucapkan kalimah tauhid tadilah. Siapa yang mengucapkan kalimah tauhid tadi. Tetapi apa yang kalau kita perhatikan jawapan Abu Bakar nampak sesuai dengan jawapan TB yang pertama tadi. Jadi mungkin kalau kita terima yang itu, kita boleh kata Sayyidina Uthman lupa sekejap.
lupa pada masa itu, oleh kerana dia dalam tekanan, dia terlupa. Atau boleh jadi dia telah sebut, cuma di sini dalam hadis ini tidak disebut dengan jelas apa, tentang apa dia telah sebut. Jawapan Sayyidina Abu Bakar ni kira-kiranya lebih menjurus ke situlah kemuskilan dia tu. Satu lagi kita boleh kata, selain daripada dia terlupa, yang riwayat yang disebutkan tadi, yang dia sudah tahu itu, dia bukan riwayat sendiri daripada Rasulullah SAW. Pada masa itu dia tak tahu lagi riwayat itu, dia tahu kemudian melalui orang lain. Yang apa yang diriwayatkan oleh Uthman itu adalah secara mursal sahabi. Boleh juga, boleh jadi yang dia sebut tu yang ni dah, yang Abu Bakar cerita, cuma dengan lafaz dia sendiri. Mana riwayat bil ma'na satu, kemudian dia riwayat secara mursal, dia tak sebut orang yang sebenar dia ambil cerita itu, cuma dia sebut daripada Nabi terus. Itu dipanggil mursal. Ada kemungkinan juga begitu. Pada asalnya dia tak tahu riwayat yang disebutkan tadi oleh Tibi tadi, itu boleh jadi yang ini dah, atau yang lain. Maknanya dengan perantaraan sahabat lain lah. Sahabat ada perantaraan Abu Bakar atau sahabat lain, tak kira. Boleh jadi begitu. Maknanya mursal sahabi. Kalimat dengan sukarela tanpa ada sebarang keraguan dan kepura-puraan, betul-betul ikhlas lah. Sebab ada juga yang sebut perkataan ini orang munafik, tak ikhlas, pura-pura, ada juga. Jadi yang dimaksudkan di sini, jaminan ini ada ni, akan selamat ni, ialah kalau dia ikhlas, tidak ada nifak dalam ucapan dia tu, tidak ada nifak. Selain daripada itu, dapat kita ketahui juga di sini, Abu Talib itu tidak menerima Islam. Tidak menerima Islam. Ini salah satu hadis yang boleh kita jadikan sokongan lah, bahawa ayat lain lebih terang lagi. Yang lain lebih terang lagi. Saya telah baru ni jada nak masuk kan, tak sempat dalam Ibnu Ishaq itu tambahan tentang inilah Abu Talib Islam ke tidak. Sebab dalam sirah Ibnu Ishaq disebut dia mengucap di akhir hayatnya, tapi riwayat itu tidak sahih, riwayat Ibnu Ishaq, dan ia bercanggah dengan riwayat Bukhari yang dengan jelas sebut dia tak mengucap. Dalam riwayat Ibnu Ishaq tu kira-kiranya riwayat daripada Abbas juga. Ibnu Abbas ambil daripada ayah dia Abbas. Dalam Bukhari itu pun riwayat daripada Abbas juga. Jadi riwayat Bukhari mana lebih, sebab riwayat Ibnu Ishaq itu putus, sedangkan riwayat Bukhari bersambung-sambung. Orang yang sama menceritakan tentang Abu Talib. Kalau dia betul ada cerita begitu, kenapa pula ada riwayat Bukhari ni? Dan banyak lagi saya kemukakan sekian banyak hadis yang menunjukkan Abu Talib tidak mati atas Islam, tak mengucap dua kalimah syahadat. Ini salah satu hadis, salah satu hadis yang menjadi sokongan. Jadi kira-kiranya tak selamat lah. Bila tak ada ucapan itu, tak selamat. Abu Talib meninggal dunia mengikut sejarahnya ketika berumur lebih 70 tahun. Artinya seseorang itu kalau dia baik macam mana pun, tak ada ucapan ini, tak ada jaminan selamat di akhirat. Tak ada jaminan. Dan katakanlah Abu Talib itu setelah dia tidak Islam sekian lama, kalau dia mengucap saja, berguna kepada dia, berguna. Sampai macam itulah ucapan ini saktinya, sehingga yang dulu-dulu tu tak kira. Walaupun dekat mati, kira-kiranya katakanlah dia tak sempat nak persembahyang dan sebagainya, apa-apa buat di upacara agama lah, tak ada buat pun,
tetap berguna kepada dia. Jadi bagaimanalah dengan orang yang sentiasa bersembahyang dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tiap-tiap hari 5 waktu sembahyang, kalau tambah dengan yang sunat-sunat lain lagi, macam mana? Bayangkan, sudah jadi daging darah dia, kenapa dia tak selamat? Tentu walaupun kita tak kata putus, orang ni mesti Islam, mesti mati atas Islam, tapi kira-kiranya Allah SWT tidak menganiayai manusia. Ada. Jadi kita boleh suka lah, suka, berasa suka, jangan berasa sedih lagi. Itu satu kelebihan. Kalau sekali ucap pun boleh dah selesai segala masalah. Macam manalah kalau duduk mengucap tiap-tiap hari, akan selamat. Jadi selamat di sini maksudnya sama ada di permulaan kehidupan akhirat atau di akhir. Boleh jadi. Jadi selamat ni banyak. Selamat ini maksudnya akhirat lah. Selamat di akhirat, selamat nak mati, selamat di alam kubur, barzakh, selamat di mahsyar, selamat selepas itu, boleh semua tu. Jadi ada juga orang yang dia ada ucapan ini tapi dia tak selamat dalam kubur. Di alam barzakh dia kena seksa. Cuma dengan sebab dia telah diseksa di alam kubur ni, dia tak masuk neraka lah. Selamatlah neraka. Ada orang yang kira-kiranya dia akan masuk neraka ataupun dia azab dalam alam barzakh, tapi Allah bagi sakit kepada dia sebelum dia mati, bersih juga. Selamatlah dia di alam tu dengan sebab-sebab tertentu. Itu kita tak tahulah yang mana satu-satu yang menyebabkan kita selamat. Di sini, apa yang kita selamat itu secara terperincinya tak tahu. Cuma dia sebut gini, selamat ni akhirat lah. Jadi akhirat dia bermula bila? Mati. Panjang masa, tak tahulah macam mana. Gitulah. Dan kita setakat itu dulu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kalau kata Ahmad ini maksudnya dalam musnadnya lah, dalam musnadnya. Wallahu a'lam. Kenapa lewat lah Doktor jadi begitulah. Ada apa-apa kemuskilan ke di sini? InsyaAllah. Ya. Oh, itu lain. Dia kalau kita nak terima, dia kena sahih dulu. Kalau kita nak terima dia tu mengucap dia Islam lah, dia kena hadis itu sahih dulu. Sedangkan dia tidak sahih. Ini bab akidah. Nak jadi furu' akidah pun dia kena sahih dulu. Sedangkan riwayat Ibn Ishaq itu tidak sahih. Kalau kata sahih lah, katakanlah, bila dia bercanggah dengan yang lebih sahih lagi, sekian banyak, tak boleh juga jadi dhaif juga. Apalagi memang yang ada tu pun tak sahih, tak boleh. Ibu bapa Nabi lain, dia sebelum Nabi ni dilantik menjadi Rasul. Adapun Abu Talib ni dia sempat dekat Rasulullah sebagai Rasul. Lain. Kalau ibu bapa Nabi tu boleh kita baca lah ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, boleh kita bawa ke situ. Jadi mereka lepas dengan sebab tak ada lagi Rasul. Tapi Abu Talib susah, sebab dia sempat dengan Nabi itu sebagai Rasul. Dan hadis Ibnu Ishaq misalnya yang menyebutkan dia itu tidak sahih. Bila tak sahih, tak boleh dijadikan pegangan dalam bab akidah. Jadi tak timbullah soal ia menjadi furu' akidah, tak timbul, tak boleh. Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat itulah.
Wallahu a'lam. Petangnya ada lagi di sana, insya-Allah.